Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang berusaha Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Antara sebab punca yang menyebabkan seseorang yang mengaji ilmu tidak meninggalkan bekas dan kesan dalam diri, seperti mana sebelum ini saya telah sebut berulang kali benda yang sama. Seseorang itu dia mengaji ilmu agama, contohnya khususnya ilmu agama, banyak mengaji daripada sekolah. Saya nak ulang balik benda yang sama. Mengaji daripada sekolah menengah, sekolah rendah, mengaji di masjid pun mengaji dengan guru yang sama, dengan pelajaran yang sama, silibus yang sama, kelas yang sama, tempat yang sama. Tetapi setiap daripada mereka yang mengaji dalam keadaan yang sama itu tidak memberi kesan dan bekas. Tak semua jadi seorang Muslim yang baik. Mengaji bab semayang, mengaji hukum hakam, mengaji fardu ain di sekolah, mengaji daripada awal, daripada kecil. Tapi keluar daripada tempat pengajian, tengok tak ikut apa yang dia mengaji. Orang perempuan tak tutup aurat anak-anak kita, pergaulan bebas, tak semayang, merokok, mak rempit, isap dadah, isap gam dan sebagainya, macam-macam jadi. Tak semua jadi baik. Tapi mengaji tempat yang sama, di sekolah pun mengaji Quran, di sekolah pun mengaji fardu ain, di sekolah pun mengaji ilmu fardu kifayah yang lain, diterap dengan adab-adab Islam dan nilai-nilai murni dalam agama. Tetapi setelah keluar daripada sekolah, tak semua menjadi, tak semua dapat kesan dan bekas apa yang mereka mengaji. Antara puncanya yang besar yang disebut oleh ulama ialah mengaji tak berkat, sebab tak dapat keberkatan di dalam menuntut ilmu. Dengan kurangnya adab-adab dalam menuntut ilmu, maka kuranglah keberkatan dan tidak berjaya meninggalkan kesan dan bekas dalam diri bagi menjadikan seseorang Muslim itu Muslim yang baik, yang dapat mengamalkan agamanya dan berpegang teguh dengan agamanya dengan baik. Sebab punca yang utamanya antaranya ialah hilang keberkatan di dalam menuntut ilmu. Maka dengan sebab itu adab-adab menuntut ilmu sangat-sangat penting, yang selalu saya di sini sangat-sangat tekankan. Bila mana kuliah saya di mana-mana tempat, kita akan tekankan adab menuntut ilmu sebelum kita mengaji kitab-kitab yang lain. Seperti mana di masjid kita sendiri pun kita telah khatamkan buku yang telah saya susun, iaitulah 10 adab pilihan bagi sekalian para penuntut ilmu, yang saya kutip mutiara-mutiara ilmu daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran, yang saya himpun akannya 10 adab pilihan bagi sekalian para penuntut ilmu. Maka dengan adab-adab inilah menyebabkan seseorang itu mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu dan meninggalkan kesan dan bekas dalam kehidupan mereka.
dan menjadikan seseorang itu muslim yang baik dan dapat mengamalkan, berpegang teguh dengan agamanya. Maka di sini saya nak ulang sedikit apa yang telah kita mengaji dulu dalam buku ni. 10 adab pilihan bagi sekalian para penuntut ilmu yang telah kita khatamkan dulu. Mana habis saya tak tahu. Dulu saya tak buat buku lagi dulu ni. Tak cetak buku dulu, kertas ni. Tuan-tuan takkan tak ingat. Mana habis ni kertas lagu ni. Kita mengaji habis khatam beberapa tahun yang dulu. Sebab tu kita mengaji adab menuntut ilmu dulu supaya dapat keberkatan dalam menuntut ilmu dan meninggalkan bekas dan kesan apa yang kita mengaji. Apa kata Al-Imam An-Nawawi yang saya nak ulang sikit berkenaan dengan keberkatan ilmu. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin, wa yu'arrifahu anna bidzalika tanfatihu alaihi abwabul ma'arif ataupun anwarul ma'arif wa yansharihu sadruhu wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataif wa yubaraku lahu fi ilmihi wa halih wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi. Ni apa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut. Hendaklah guru mengajar, memberitahu kepada murid bahawasanya dengan sebab-sebab adab-adab yang luhur, adab-adab menuntut ilmu yang luhur, yang murni, yang baik itu, maka terbukalah cahaya makrifah di atasnya. Maka terbukalah cahaya anwarul ma'rifah ataupun abwabul ma'arif ataupun anwarul ma'arif, tanfatihu alaihi abwabul ma'arif ataupun tanfatihu alaihi anwarul ma'arif. Dengan adab-adab menuntut ilmu, adab-adab yang luhur yang kita pelajari dan kita menjaga adab-adabnya, maka dengan sebab itu terbukalah pintu-pintu pengetahuan, pintu-pintu ma'arif, pintu-pintu ma'rifah ataupun cahaya-cahaya ma'rifah. Wa yansharihu sadruhu, dan dadanya menjadi lapang bila ilmu, mengaji, berkat, beradab dalam menuntut ilmu, dada kita menjadi lapang. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikami wal lataif, memancar dari hatinya sumber-sumber hikmah dan pengetahuan. Hikmah yakni Al-Quran dan Sunnah. Hikmah ni makna Al-Quran dan Sunnah, ilmu dan pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada ilmu itu. Wa yubaraku lahu fi ilmihi wa halih. Yang kita nak dengan adab menuntut ilmu dan pemeliharaan terhadap adab-adab menuntut ilmu ini. Wa yubaraku lahu fi ilmihi wa halih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan barakah dalam ilmu dan perbuatannya. Itu kita sebut kesan dia kepada apa? Kesan dia kepada perbuatan dan hal keadaannya, dan memberikan petunjuk dalam setiap perbuatan dan perkataannya. Wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada setiap perbuatan dan perkataannya. Maka perkataan dan perbuatan kita itulah melambangkan keberkatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sama ada ilmu yang kita mengaji itu berkat ataupun tidak berkat, dia kembali balik kepada diri kita. Sama ada dia memberi kesan yang baik terhadap diri, perbuatan dan perkataan kita. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita yang baik itu menunjukkan keberkatan ilmu yang telah kita pelajari. Maka amat-amat penting memelihara dan melaksanakan adab-adab menuntut ilmu, dan mulakan dengan mengaji adab-adab menuntut ilmu dulu. Antara lain lagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut betapa pentingnya menjaga adab-adab menuntut ilmu. Ay yajtanibal asbab asyaghilata 'anit tahsil illa sababan la budda minhu lil hajah
wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas liyaslaha liqabulil Quran wa hifdhihi wa istimtharih. Imam Nawawi kata, termasuk dalam adab menuntut ilmu ialah kita meninggalkan hal-hal yang menyibukkan sehingga tidak boleh memusatkan perhatian untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dalam masa ketika kita menuntut ilmu di masjid, contoh di sekolah, di madrasah, maka hendaklah kita meninggalkan hal-hal yang boleh menyibukkan diri kita, yang boleh menyibukkan hati kita daripada menumpukan perhatian terhadap menuntut ilmu. Kecuali hal yang mesti dilakukan kerana keperluan, maka hendaklah dia membersihkan hatinya daripada kotoran-kotoran dosa supaya dapat menerima Al-Quran dan menghafaz dan memanfaatkan segala ilmu yang ada di dalam agama. Maka pada ketika kita nak menuntut ilmu, antara adab yang perlu kita pelihara sebelum menuntut ilmu, kita kena lapangkan dada kita, kena buang dosa, kena sucikan dosa sebelum nak masuk ilmu dalam dada kita, sebelum nak mendapatkan cahaya-cahaya hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, nur anwarul ma'arif, abwabul ma'arif, maka cahaya-cahaya hikmah itu dia akan masuk ke dalam hati-hati yang bersih. Maka bagaimana kita nak membersihkan hati kita sebelum nak menuntut ilmu? Maka hendaklah banyakkan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat, menyesal, berazam tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu hati kita akan suci, bersih. Maka pada ketika itu mudah untuk ilmu masuk ke dalam diri kita. Maka setiap manusia tidak terlepas daripada dosa. Setiap manusia tidak terlepas daripada titik-titik hitam di dalam dada. Maka bagaimana kita nak menghilangkan titik-titik hitam, kotoran-kotoran dalam hati kita sebelum kita mai menuntut ilmu, sebelum kita mai menadah untuk menerima ilmu-ilmu ma'rifah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengosongkan hati kita daripada perkara-perkara yang boleh menyibukkan, perkara boleh menyibukkan kita daripada menumpukan perhatian untuk menuntut ilmu, dan juga hal-hal dosa, perkara-perkara dosa, titik-titik hitam yang berada dalam hati kita. Ramai orang, kadang setengah orang mai mengaji ilmu, pakaiannya bersih, tubuh badannya mungkin bau harum, tubuh badannya, pakaiannya bersih. Itu antara adab kita menuntut ilmu, dengan pakaian yang bersih, pakaian yang cantik, tetapi hatinya tak bersih. Ramai orang yang hati kotor, mai menuntut ilmu, mai masjid dalam keadaan bersih, tubuh badan bersih zahir, tetapi batinnya, dalamannya busuk, dalamannya kotor. Maka dalaman itulah dahulu yang mesti dibersihkan dahulu sebelum memasukkan ilmu-ilmu cahaya-cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun, minta taubat. Tubna ilallah, antara yang boleh kita sebut tubna ilallah, ni nak bersih hati, minta taubat. Aku menyesal atas perbuatan yang aku lakukan, taubat kepada Allah. Wa raja'na ilallah, aku kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, aku menyesal atas apa yang telah aku lakukan. Antara yang boleh kita baca lah selain astaghfirullah wa atubu ilaih, ikut sama-sama. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah
raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Itu antara benda yang boleh kita sebut, antara doa ataupun zikir yang baik yang boleh kita lafazkan, yang boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran dosa, daripada sifat-sifat mazmumah yang duduk dalam hati kita sebelum kita main mengaji. Maka setiap orang dia tak terlepas daripada dosa. Sekali lagi bila kita zikir, bila kita buang dosa, duduk dalam masjid mengaji ilmu Allah, kemudian keluar daripada masjid buat dosa pula, kemudian main nak mengaji pula, naik main nak semayang pula, hilang pula dosa kita. Maka macam itulah hal keadaan harian kita, lumrah kehidupan harian kita macam itulah. Tak boleh berhenti daripada minta ampun dan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena cuci, kena bersih hati tiap-tiap hari. Tak kiralah sama dia tok lebay ke, dia ustaz ke, siapa ke, orang main masjid ke, tok lebay main masjid ke, tok bilal ke, siapa ke, macam itulah dia kena buat tiap-tiap hari. Kerana setiap manusia tidak akan terlepas daripada dosa dan kesilapan. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut lagi antara mutiara-mutiara kalam ulama yang boleh kita ambil manfaat. Antara lain lagi, saya sentuh lagi, Imam An-Nawawi kata apa? Bila nak main mengaji menuntut ilmu ni, kita nak kena jaga betul. Maka sebab itu ulama-ulama terdahulu susun karang kitab menuntut ilmu, adab-adab menuntut ilmu ni banyak karang. Dan mereka mengaji adab sangat lama, puluhan tahun, bertahun-tahun mengaji adab menuntut ilmu sebelum mereka mengaji ilmu yang lebih tinggi, umpamanya ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir dan umpamanya. Maka sebelum itu mereka mengaji ilmu yang tinggi. Maka dengan kitab-kitab karangan mereka sahaja sudah cukup menunjukkan bahawasanya ulama-ulama yang terdahulu mempunyai adab yang sangat tinggi di dalam menuntut ilmu. Maka ilmu mereka sangat-sangat berkat dan sampai kepada kita sampai ke hari ini dengan karya yang begitu ringkas, risalah yang dikarang oleh para ulama yang sangat ringkas sampai kepada kita pada hari ini, dibaca dan dikaji dan dimanfaatkan kepada seluruh umat. Karya-karya ilmu ulama-ulama terdahulu, khususnya ulama-ulama as-salafus salih yang berjalan di atas manhaj Nabi SAW dengan penuh adab yang tinggi, adab yang luhur. Maka dengan sebab itu keberkatan ilmu yang ada kepada ulama-ulama yang terdahulu sampai kepada kita ke hari ini, dan kita semua umat Islam yang berada di akhir zaman sehingga ke hari ini dapat mengambil manfaat ilmu daripada mereka. Antara lain Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, mai majlis ilmu, majlis ilmu, mengaji ilmu, nak kena jaga apa? Wa yanbaghi ay yatawadha'a li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan wa ghaira dhalik wa yatawadha'a lil ilmi fabitawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Apa Imam Nawawi kata? Ni nak kena jaga adab. Adab inilah yang menyebabkan seseorang itu mendapat keberkatan dalam hidupnya. Imam Nawawi kata, hendaklah penuntut ilmu bersikap merendah hati, tawadhu' terhadap gurunya dan sopan kepada gurunya meskipun gurunya lebih muda daripada dia, dan gurunya walaupun lebih kurang terkenal. Tak ada siapa kenal pun untuk guru tu duduk ujung-ujung kampung, tak ada siapa kenal. Dia kata tak ada siapa kenal, tak mau beradab, tak boleh. Walaupun gurunya lebih muda daripadanya, kurang terkenal, tak ada siapa kenal pun untuk guru tu, dan lebih rendah nasab keturunannya daripadanya, hendaklah pelajar merendah, bersikap merendah hati dan tawadhu' dalam menuntut ilmu. Dengan sikapnya yang merendah hati itu, maka dia dapat memperolehi ilmu. Dengan sikap tawadhu' terhadap ilmu,
dan ahli ilmu. Guru yang menyampaikan, maka dengan sebab itulah dia mendapat ilmu, dia memperolehi ilmu serta keberkatan ilmu. Ilmu ni dia ada barakah, sebab ilmu ni ialah daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan yang banyak, barakah-barakah ini akan sampai, akan masuk dan akan memberi kesan kepada orang yang betul-betul menjaga adab dalam menuntut ilmu. Kita tengok zaman lah ni, orang sangat-sangat tidak menjaga adab dalam menuntut ilmu. Kalau kita ada tengok di sekolah-sekolah, anak-anak murid sangat-sangat tidak menjaga adab. Bukan setakat guru lebih muda daripada dia, guru tua lebih daripada dia pun dia tak beradab. Boleh terajar untuk guru, calak kereta untuk guru, cakap kurang ajar dengan untuk guru. Ni yang berlaku pada hari ini. Tak kira lah hang mengaji menatang apa pun, mengaji ilmu apa pun, mengaji ilmu fardu ain ke, mengaji ilmu sains ke, mengaji ilmu matematik ke, mengaji ilmu geografi ke, mengaji ilmu sejarah ke, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maslahat duniawi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maslahat ukhrawi, maka menjadi kewajipan bagi para penuntut ilmu untuk beradab terhadap guru, untuk mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Ada orang yang nasab keturunannya tinggi, hebat, keturunan bangsawan, keturunan raja, dia panggil tok guru dia pergi mengajar di rumah. Tak boleh. Hang keturunan apa pun, hang kena merendah hati terhadap ilmu dan ahli ilmu. Maka bila kita nak mengaji, kita kena pergi tempat tok guru. Lepas tu saya kurang sikit kalau orang nak berjumpa-jumpa dengan pergi, tak payah kadang-kadang pergi. Nak mengaji kita mai tempat kita. Kita mai nak mengaji tempat kita. Kita ada tempat mengaji. Kita pun mengajar di tempat kita, mai mengaji tempat kita. Mana-mana tempat tok guru mana kita pergi cari depa pergi mengaji. Dan kita kena cari masa-masa tok guru kita, masa-masa yang sesuai untuk kita mengaji. Ada orang yang jemput tok guru mai rumah, patutnya dia kena pergi rumah tok guru, ataupun dia pergi tempat pengajian tok guru, dia pergi madrasah tok guru, dia pergi surau tempat pengajian tok guru duk mengajar, dia kena pergi. Sebab ilmu itu didatangi, al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi, wala ya'ti, dan ilmu itu bukan mendatangi. Kita kena pergi kat tok guru. Tak kira lah kita ni keturunan apa pun, kononnya kita ni hebat, bangsawan, keturunan yang hebat, tiba-tiba kita panggil tok guru mai. Tak kira siapa pun kita, bila dalam menuntut ilmu kita kena jaga adab dia. Sebab ilmu ni ilmu siapa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai peringatan, tazkirah kepada kita semua dalam kita menjaga adab-adab menuntut ilmu. Pasal hari ini ramai sungguh orang tak menjaga adab menuntut ilmu. Sama ada guru dan murid sama-sama kena jaga. Guru pun kena jaga adab menuntut ilmu, dan anak murid penuntut ilmu pun kena jaga. Sama ada guru itu lebih muda daripada dia, guru itu tak terkenal, tak ada siapa kenal, guru itu lebih kurang nasab keturunannya, maka itulah adab yang diajar oleh para ulama, para as-salafus salih, yang dihuraikan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW beradab dalam menuntut ilmu dengan gurunya Jibril alaihissalam. Guru kepada Nabi ialah Jibril, guru para sahabat ialah Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para as-salafus salih sangat-sangat menjaga adab-adab, dan ulama-ulama yang menurut jalan as-salafus salih, yang menurut jalan Nabi dan para sahabat, mereka sangat menjaga adab-adab ini. Maka dengan sebab itu keberkatan ilmu mereka sampai kepada kita pada hari ini dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai tazkirah, peringatan untuk kita bersama, untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, sama-sama kita menjaga adab-adab menuntut ilmu. Maka hendaklah kita menekankan adab menuntut ilmu. Sama ada kita sebagai seorang guru, sama ada kita seorang ibu bapa, hendaklah mendidik anak-anak kita sendiri dan anak-anak murid dengan adab-adab yang luhur, supaya mereka menjaga adab dan akhlak dalam kehidupan mereka, supaya mereka mendapat menjadi seorang insan yang baik dan dapat berpegang teguh dengan agama dengan sebab keberkatan dalam hidupnya.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita sambung siri yang ke-31 pada pengajian ataupun pembacaan kitab Miftahul Jannah, anak kunci syurga, pada muka surat 35. Sambung muka surat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada menyatakan segala waktu karahah. Waktu apa waktu karahah? Waktu-waktu yang dilarang untuk kita solat. Yang ni kita mengaji dah dulu bersama dengan Ustaz Abdul Basir dalam kitab Fiqhus Sunnah. Kita mengaji dah. Semua kita baca saja. Yang kitab ni saya baca sajalah. Nak urai jadi panjang. Jadi sebab kita dah mengaji secara panjang lebar dalam kitab Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq rahimahullah ta'ala, kita telah mengaji. Dan makruh tahrim sembahyang pada ketika rambang, kecuali pada hari Jumaat, pada waktu matahari terang, pada waktu matahari terik. Bila ni 10 hingga ke 15 minit sebelum masuk waktu lohak tu tak boleh mayang. Waktu makruh tahrim. Ada setengah ulama kata haram, ada setengah ulama kata makruh tahrim. Kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat boleh. Ni pun ada khilaf antara mazhab. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab kita sebut pada hari Jumaat boleh semayang. Sebab hari Jumaat tu hari kita kebanyakan, dan wajib setiap orang Islam lelaki yang mukallaf mai semayang di masjid, maka dia nak kena semayang tahiyatul masjid. Tak tunggu masuk waktu lagi dia kena semayang dah. Maka pada waktu itu dibolehkan. Maka ada pengecualian pada hari Jumaat. Pada waktu lain hukum dia makruh tahrim. Kita semayang pada waktu rambang, waktu matahari terik. Bila ni 10 ataupun 15 minit sebelum masuk waktu lohak. Waktu ni kita semayang bersebab sahaja boleh, saja-saja semayang tak boleh. Semayang apa yang boleh? Contoh bersebab semayang tahiyatul masjid, contoh. Sebab apa? Sebab menghormati masjid. Itu contoh yang boleh kita semayang. Saja-saja nak duduk semayang di rumah tak boleh. Makruh tahrim. Yang boleh semayang bersebab. Banyaklah semayang bersebab ni, banyak. Antaranya qada juga disebut termasuk dalam semayang bersebab. Dan kemudian daripada semayang subuh sehingga naik matahari qadar 7 hasta pada pandangan mata. Bila naik matahari waktu syuruk tak boleh semayang, waktu tu haram. Kena tunggu 10 minit ataupun 15 minit selepas masuk waktu syuruk yang duduk ada dalam jadual, dalam takwim kita tu. Masuk bunyi saja jam tu, waktu syuruk, waktu tu haram semayang. Tak boleh semayang lagi waktu tu. Kena tunggu 10 ataupun 15 minit selepas tu baru kita boleh semayang solat isyraq atau solat permulaan duha yang kita duk ngaji di sini kan. Dan kemudian daripada asar hingga lenyap matahari, dekat-dekat nak masuk waktu maghrib, waktu matahari dekat-dekat nak tenggelam tu, waktu tu makruh tahrim kita semayang, melainkan ada sebab. Semayang bersebab boleh. Contoh yang saya sebut tadi, semayang tahiyatul masjid, melainkan kerana sebab yang tiada terkemudian, melainkan kerana sebab, ada sebab yang tiada terkemudian, seperti sembahyang yang luput, sembahyang qada. Sembahyang yang luput ni apa? Qada sembahyang ni. Sembahyang yang luput makna sembahyang di luar waktu sembahyang yang sepatutnya. Sembahyang di luar waktu yang sepatutnya kita nak qada sembahyang yang lepas, maka yang ni boleh. Itu antara sebab yang boleh. Kerana hadis Muslim daripada Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Nabi apa dia kata, 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kata,
Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an nuqbira fihinna mautana hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu fa'imu adh-dhahirati hatta tamila asy-syams wa hina tadayyafa lil ghurub. Artinya Uqbah bin Amir kata apa? Dia kata artinya 3 masa, 3 waktu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang ia akan kami daripada sembahyang kami padanya atau menanam kami padanya akan sekalian yang mati daripada kami pada ketika naik. Yang pertama bila? Yang pertama pada ketika naik matahari, pada ketika terbit ia hingga terangkat ia, dan pada ketika berdiri unta pada ketika bersangatan panas hingga gelincir matahari. Yakni sebut tadi 10 ataupun 15 minit sebelum masuk waktu lohok tu. Dan pada ketika cenderung ia kerana lenyap, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa? La salata ba'da subhi hatta tatlu'u asy-syamsi wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Artinya tiada sah sembahyang, tiada sembahyang ataupun tiada sah sembahyang kemudian daripada sembahyang subuh hingga naik matahari waktu syuruk tadilah. Dan tiada sah sembahyang kemudian daripada asar hingga lenyap matahari, hujung-hujung asar dekat-dekat nak masuk waktu maghrib. Makruh tahrim sembahyang pada waktu itu, melainkan ada sebab-sebabnya. Menceritakan dia oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan melainkan pada tanah haram Makkah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di tanah haram tiada waktu haram solat di Mekah. Waktu solat di Mekah tak ada waktu haram, boleh solat pada bila masa. Waktu haram 3 waktu yang kita baca dalam hadis ni, bila tempat mana yang dikecualikan daripada waktu-waktu haram ni? Di Makkatul Mukarramah, di tanah haram Mekah sahaja dia tak ada waktu haram, boleh sembahyang pada bila-bila masa di Mekah, di Masjidil Haram. Sebab di sana tidak ada waktu-waktu yang haram. Waktu haram selain daripada tanah Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Dan melainkan pada tanah haram Makkah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abd Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailatin aw nahar. Artinya, wahai anak cucu Abd Manaf, jangan menegah kamu akan seseorang tawaf pada ini Baitullahil Haram dan sembahyang ia pada barang mana masa menghendaki ia daripada malam atau siang hari. Melainkan di Mekah, di Masjidil Haram boleh tawaf pada bila-bila masa, tak ada waktu haram, dan boleh sembahyang pada bila-bila masa, tak ada waktu haram. Menceritakan dia oleh Al-Imam Tirmidzi dan lainnya, dan berkata Tirmidzi hadis ini hasanun lagi sahih, wallahu a'lam. Apa hikmah? Tok guru kita kata apa hikmah waktu tahrim ini? Waktu tahrim ni hikmahnya adalah untuk beri ruang berzikir pagi dan petang. Waktu yang haram tu bagi ruang. Waktu tu syaitan nak sujud. Syaitan nak sujud kat matahari. Kita orang beriman, kita tak sujud matahari, bagi membezakan antara orang beriman dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syaitan yang sujud kepada matahari. Maka pada waktu ketika itu ada waktu-waktu yang disebut qarnus syayatin, 2 tanduk syaitan yang keluar pada ketika itu. Maka haram, makruh, tahrim kita sembahyang pada waktu itu. Haram yang cenderung, makruh yang cenderung kepada haram, makruh yang cenderung kepada haram. Maka hikmah diharamkan waktu-waktu haram ini, waktu-waktu haram kita sembahyang ni,
untuk memberi ruang kepada orang beriman, untuk memberi ruang kepada umat Nabi Muhammad untuk berzikir pagi dan petang kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita zikir pagi dan petang, apa-apa sahaja zikir yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita. Duduk saja-saja kita zikir pagi dan petang. 3 zikir pagi petang, banyak zikir. Duduk saja kita zikir. Banyak zikir-zikir yang kita mengaji dulu dalam 10 pelindung diri dan keluarga. Pada waktu itu kita boleh minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala macam-macam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulang banyak-banyak kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali malam Nabi ajak. Tak akan memberikan mudarat akan sesuatu apapun terhadapnya apabila seseorang itu membaca zikir ini 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali malam. Baca yang kita mengaji dulu dalam 10 pelindung diri dan keluarga. Ngaji yang tu amal tak tahu. Maka waktu-waktu haram ni lah ulama kata hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Apa yang boleh kita buat? Ruang-ruang waktu haram semayang ni untuk kita banyakkan zikir pagi dan petang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita. Yang tak zikir lagi, kita zikir bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tak zikir pagi petang tadi, kita zikir malam ni. Baca sama-sama dengan saya macam kita baca dulu. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Nabi ajak baca 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali malam. Tak akan dimudaratkan akan sesuatu apapun terhadap dirinya. Sama ada mudarat itu datang daripada manusia, ataupun daripada jin dan syaitan, ataupun daripada makhluk-makhluk yang binatang-binatang yang berbisa yang boleh memudaratkan diri kita dan keluarga. Itu ruang-ruang yang boleh kita baca. Sebab itu hikmah dijadikan waktu-waktu yang haram untuk kita semayang. Maka ambil peluang pada ketika itu untuk kita berzikir pagi dan petang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi bab ringkas. Dia uraian dia panjang lagi. Cuma dah kitab kita ni ringkas, kita ringkaslah. Kita mengaji hak lebih tu dalam kitab Fiqhus Sunnah. Kita ambil satu bab lagi sebagai akhir. Satu bab lagi sikit. Bab pada menyatakan bang dan iqamah. Apa dia? Azan dan iqamah. Bab pada menyatakan azan dan iqamah. Ni kita baca pendek satu perenggan saja habis bab ni. Sunnah bang dan iqamah sebelum sembahyang fardu. Hukum dia apa? Hukum dia sunnah, bukan wajib, sunnah. Sunnah ataupun sunat bang dan iqamah sebelum sembahyang fardu. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Umira bila, hadis Bukhari dan Muslim, umira Bilalun ay yashfa'al adhana syaf'an wa yutira al-iqamata illa al-iqamah. Artinya disuruh akan Bilal radhiyallahu anhu dengan menggenapkan akan kalimah-kalimah bang, kalimah azan, dan mengganjilkan kalimah-kalimah iqamah, melainkan qad qamatus salah. Dan sunnah menjawab bang, menjawab azan bagi orang yang mendengarnya, maka berkata ia seperti perkataan orang yang bang itu. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Artinya apabila mendengar kamu akan bang, maka berkata oleh kamu seperti barang yang berkata oleh orang yang bang itu. Meriwayatkan dia oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan pada riwayat Imam Muslim melainkan dua hayy alah, maka dijawab
dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu taala a'lam. Bang pun kita telah mengikuti pengajian secara panjang lebar di dalam pengajian fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullahu taala. Kita telah mengaji secara panjang lebar. Maka kitab kita ni, kitab Anak Kunci Syurga ni ringkas je, sebab kita dah mengaji panjang dalam kitab fiqh sunnah dulu, cukup sekadar itu. Pengajian kitab kita pada malam ini, maka cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kuliah pengajian kita pada malam ini sedikit sebanyak mendapat manfaat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkati kita semua. Insya-Allah pada pagi esok kita ada kuliah talaqi Quran, subuh talaqi ayat-ayat Quran dan tafsir ayat pilihan, dan pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari dijemput semua yang berkelapangan untuk sama-sama turun gotong royong membersihkan sekitar masjid kita, sempena kita nak buat persiapan tempat untuk menyambut hari raya Aidil Adha, dan sempena kita nak mengadakan program ibadat korban di masjid kita. Dan dijemput semua tuan-tuan yang berkelapangan, penduduk-penduduk kampung, masyarakat setempat untuk sama-sama hadir membersihkan masjid kita. Apa yang patut bantu tuan-tuan tengoklah kok tepi ni, kok luar ni, esok apa yang tak berapa sedap mata memandang tu tuan-tuan bersih-bersih lah, pakat-pakat tolonglah esok. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan berkeberkatan kepada kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.